أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حتى ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته البخاري ومسلم. Artinya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebaik-baik abad, yakni 100 tahun, yang pertama ialah abadku, kemudian yang berikutnya, dan datangnya beberapa kaum yang menjadikan saksi seorang mereka mengatasi sumpahnya, dan ada menjadikan sumpahnya mengatasi saksinya, menjadi keadaan yang bercelaru. Berkata Imam Nawawi rahimahullah menghuraikan hadis ini, mereka ialah generasi para sahabat dan tabi'in sehingga tabi'it tabi'in, yakni sehingga tamatnya 300 tahun hijrah. Mereka dikenali dengan generasi salaf saleh, yakni orang terdahulu yang soleh. Tiba-tiba di zaman selepas tersebutnya mula berlakunya diresapi oleh anasir kelemahan umat Islam sendiri, dan bukan Islam dari dalam dan luar. Namun hendaklah dipahami bahawa tetap ada di kalangan Sunni, Syiah dan Khawarij yang bersifat wasatiyah, sederhana, seperti golongan Imamiyah dan Zaidiyah. Bahkan di kalangan para imam berbagai mazhab ini adalah yang dimasukkan di kalangan ulama salaf yang muktabar, yang menjadi guru dan rawi hadis di sisi ahli sunnah, seperti imam-imam Ahlul Bait di antara Ja'far As-Sadiq, Musa Al-Qazim Al-Bakir dan lain-lain. Zaid Ja'far As-Sadiq menjadi imam mazhab Syiah Ja'fariyah Itsna Asyariyah. Zaid bin Ali menjadi imam Syiah Zaidiyah. Ada Sa'id bin Jubair dan Abu Sya'sa radhiyallahu anhum mempunyai murid Abdullah bin Ibad yang dituduh bermazhab Khawarij Ibadi. Bahkan jumlah yang sangat besar dimasukkan ruah mereka dalam kitab-kitab tafsir dan hadis, akidah, fiqh dan tasawuf oleh ulama ahli sunnah yang muktabar. Adapun para ulama generasi awal kalangan as-salaf yang berkhilaf dari segi fiqh siasah dalam perkara khilafah, perkara pemerintahan negara.
termasuk di kalangan imam ahli bait adalah bermazhab salafi akidahnya. Dan di zaman selepas generasi salah pula ada yang bermazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah akidahnya. Akidahnya Syiah. Dari segi politik dan fiqhnya pula tidak bermazhab Syiah. Ini perlu dipahami. Dan termasuk di antara salaf itu ialah imam-imam mazhab 4 yang terkenal kerana ada sunnah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka ini lahir abad yang kedua, kurun yang kedua. Ada yang kurun yang ke-1. Kurun yang ke-1. Tabi'in. Dan di sana ada ulama-ulama tabi'in. Seperti Sa'id bin Musayyab, Hasan al-Basri, Sa'id bin Jubair, dan lain-lain lagi. Masa itu belum lagi ada Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Jangan kita celaru. Sehingga kita menganggap ya apa, agama ni seolah-olah Asy'ariyah, Maturidiyah. Zaman itu belum ada Asy'ariyah, Maturidiyah lagi, zaman Imam mazhab 4 ini. Mereka bermazhab salaf dari segi akidah. Dengan makna mereka tidak mentakwilkan ayat-ayat yang mutasyabihah. Kerana di masa itu belum lagi ada falsafah. Timbulnya takwil mutasyabihah ini selepas adanya falsafah untuk berhujah dengan pandangan-pandangan yang terpengaruh dengan falsafah yang akan kita baca kemudian. Imam Malik bin Anas yang mengajar di Masjid Nabawi disoal tentang firman Allah Ta'ala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan bersemayam di atas arasy. Apa maksud? Imam Malik kata al-istiwa'u ma'lum wal kayfu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Maknanya bersemayam itu diketahui maksud bersemayam. Bersemayam di atas arasy. Arasy itu makna singgasana. Bagaimana keadaannya kita tak tahu. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluknya. Dan wajib beriman, bertanya itu jahat. Orang yang bertanya itu jahat ada terhadap Tuhan. Kata Imam Malik, bid'ah. Tak banyak hujah di masa itu. Pandangan yang sama juga ialah Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Masa itu mereka tidak mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihah. Adakah mereka ini dianggap sebagai satu mazhab? Mesti dipaham. Ada mazhab dan ada angkatan, lapisan generasi. Itu dua perkara yang mesti dipaham. Mereka adalah lapisan generasi yang disebut oleh Nabi SAW, abad yang pertama, abad yang kedua, dan abad yang ketiga. Abad yang tidak ada kecelaruan. Adapun dari segi pemikiran, mereka tidak pernah khilaf dalam masalah rukun. Masalah rukun mereka tidak khilaf. Tidak berbalah. Tak berbeza antara satu sama lain. Tetapi dalam masalah furu' mereka berbeza pendapat. Dengan sebab itu masalah ayat mutasyabihah mereka tak berbeza. Ini jelas salah. Adapun dalam masalah furu' mereka berbeza. Kerana termasuk zaman sahabat sendiri, mereka duduk di daerah-daerah yang berbeza setelah ditugaskan oleh Nabi SAW. Kadang-kadang bila ayat turun mereka tak ada. Mak mereka memberi pandangan sebelum dinasahkan. Masa Nabi bersabda mereka tak ada. Kadang-kadang Nabi bersabda menunjukkan perkara yang semuanya boleh. Tetapi dianggap pandangan yang diterima daripada Nabi itulah pandangannya. Pandangan yang boleh kemudian dia anggap itu tak betul, ditolaknya. Maka timbul masalah khilaf berkait dengan furu' sahaja.
Contohnya kalangan ulama tabi'in seperti Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin berpandangan boleh jamak dan khusar semayang masa sibuk dalam masa mukim. Muhammad bin Sirin ini adalah murid pada sahabat Nabi. Tak boleh dianggap dia sesat. Walaupun pandangan dia dianggap dhaif, lemah. Dia tolak oleh mazhab 4. Tetapi ada qaul disebut dalam kitab fiqh. Kita kena sedar. Dan banyak lagi pandangan-pandangan ulama-ulama yang dianggap sebagai salaf berbeza masalah farah. Cuma mazhab mereka tidak dibukukan. Seperti Umar bin Abdul Aziz adalah tabi'in yang jadi khalifah. Memberi pandangan hasil lauk dikeluarkan 1/5. Bukan zakat, tapi khumus. Ini di luar mazhab 4. Umar bin Abdul Aziz bukan sembarangan. Tak boleh anggap dia sebagai sesat. Tidak boleh. Banyak kalangan kita yang tak baca sirah, tak baca tarikh. Ini jadi masalah. Kita mesti sedar. Dan mereka berbeza dalam masalah politik. Bila berlakunya pertelingkahan antara Sayyidina Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Ada sahabat-sahabat yang menyokong Sayyidina Ali. Ada sahabat yang menyokong Muawiyah. Tak dinafikan bahawa Sayyidina Ali yang betul dalam pertelingkahan ini. Muawiyah dianggap burah kerana menerhaka kerajaan yang sah. Dan dia agak berdosa lah kerana salah. Tetapi salah ijtihadnya. Dia anggap Allah Ta'ala mengampun dosanya. Di sana ada sahabat yang menyokong Muawiyah. Ada sahabat menyokong Sayyidina Ali. Dan ada sahabat yang tak tahu nak sokong mana-mana dalam keadaan yang keliru. Ini berlaku. Termasuk juga kalangan ulama-ulama tabi'in dan tabi'it tabi'in. Seperti Sufyan al-Thawri sebagai contoh. Sufyan al-Thawri dari segi politiknya menyokong Sayyidina Ali. Dan menganggap Sayyidina Ali lebih alim daripada Abu Bakar, Umar dan Uthman. Sufyan al-Thawri. Dia adalah tabi'in, kalangan ahli sunnah. Itu pandangan politik dia. Sa'id bin Jubair sebagai contoh umpamanya. Alim tafsir yang terkenal. Riwayat ada banyak kitab-kitab tafsir yang muktabar, yang hebat. Murid Abdullah bin Abbas, murid Sayyidina Ali bin Abi Talib, bukan sembarangan. Dia menentang kerajaan Umayyah. Sehingga dia dibunuh, dipancung oleh Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi di dalam Al-Malik bin Marwan. Ini bukan sembarangan. Adakah dia Syiah? Orang Syiah kata Syiah, orang Sunni kata Sunni. Balah dalam masalah ini. Dia ada pandangan dia yang kita kena sedar. Dan di sana ada gerakan tajdid yang betul dipahami oleh umat Islam. Gerakan tajdid. Bukan sahaja dalam masalah akidah, termasuk masalah fiqh, termasuk dalam masalah siasat. Contohnya Imamul Haramain mengarang kitab Ghiyas Al-Ummah li Siyasat Az-Zulam. Kitab siasah yang terkenal. Imamul Haramain iaitu adil dan mazhab Syafi'i. Dia membawa teori raja berperlembagaan. Yang orang barat ambil raja perlembagaan. Sebenarnya teori Imamul Haramain ijtihad dalam kitab Ghiyas, beliau mengatakan bahawa oleh kerana khalifah mempunyai kelemahan, ada yang boleh tarbih, ada yang boleh yang ada pengaruh dia. Khalifah diterima sebagai khalifah, tapi Perdana Menteri yang ada kuasa mentarbih. Dia anggap raja mengikut perlembagaan, yang terbit Perdana Menteri. Itu dalam Ghiyas, tulisan Imam Al-Haramain. Mengalami masalah zaman kelemahan kerajaan Abbasiyah. Zaman dia, maka berlaku tajdid dan islah yang dilakukan. Termasuk dalam mazhab Syiah. Sebagai contohnya Syiah Imamiyah mengambil pandangan Imamul Haramain dalam masalah imamah. Pada asalnya mereka menganggap tak boleh lantik ketua negara kerana tak ada Imam Mahdi, tunggu Imam Mahdi datang. Tetapi ada kalangan Syiah mengambil pandangan Imamul Haramain boleh lantik imam, ketua negara
Jangan tunggu Imam Mahdi datang baru nak buat negara. Khomeini di Iran hari ini mengambil pandangan ini. Khomeini selepas revolusi Iran mengambil pandangan Imamul Haramain dan mengemukakan wilayatul faqih, dilantik imam dan pilih ulama dia yang dia anggap sebagai tonggak pada negara dan presiden dipilih dalam pilihan raya. Itu pembaruan yang dibuat. Kita mesti baca ini semua. Jangan pakai hentam. Apa yang berlaku pada hari ini ialah kita dipengaruhi oleh makhluk asing. Musuh-musuh Islam yang nak melagakan orang Islam, nak memecahkan orang Islam sehingga tuduh-menuduh, kapi-mengkapi antara satu sama lain dengan sebab masalah-masalah khilafiyah. Ini berlaku sehingga berperang di negara Arab pada hari ini. Perang kaum, perang mazhab, kerana kita tak rujuk kepada asas hukum dan asas sejarah Islam, perkembangan yang berlaku dalam masyarakat Islam. Ini mesti dipaham. Di sana banyak ulama-ulama yang dianggap sebagai mujtahid. Bahkan mereka mengaji antara satu sama lain. Contohnya Imam Abu Hanifah belajar dengan Ja'far As-Sadiq. Imam Syafi'i belajar dengan ulama-ulama Ahlul Bait. Ada ulama Ahlul Bait belajar pula dengan Imam Abu Hanifah. Ini berlaku. Mereka khilaf dalam masalah faraq. Bukan saja hukum fiqh, termasuk usul fiqh. Contohnya, semua hukum fiqh, mengikut usul fiqh mazhab Syafi'i, ialah Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas. Mazhab Hanafi kata, bukan itu saja, kita tambah istihsan, istishab. Ada pula maqasid syariat. Tetapi orang Syiah pula menolak qiyas. Mereka berpandu kepada hadis, alaikum bisunnati wa atrati. Kamu hendaklah beramal selepas kitab aku, sunnah aku dan keluarga aku, kata Nabi. Diriwayat oleh Imam Tirmizi. Berlaku perdebatan yang terkenal di antara Abu Hanifah dengan Imam Al-Baqir. Abu Hanifah mengunjungi Al-Baqir, iaitulah ayah Ja'far As-Sadiq di Madinah. Kerana dia sebagai seorang alim yang dihormati, Abu Hanifah pergi ziarah Al-Baqir, menunjukkan dia bermuzakarah ilmu. Bila Abu Hanifah datang, Al-Baqir tahu Abu Hanifah ni berpandangan qiyas. Ada qiyas. Qiyas ni ialah perkara baru yang tak ada dalam Quran, yang tak ada dalam hadis, tetapi memiliki sebab yang sama. Contohnya dadah. Dadah tak ada zaman Nabi. Tetapi dadah memabukkan. Arak juga memabukkan. Quran kata, fa'tabiru ya ulil albab. Kena ambil iktibar. Wahai orang yang ada fikiran. Kena ambil iktibar. Ini dalil qiyas. Tetapi, Syiah mengatakan qiyas tidak ada. Bila Abu Hanifah datang, lalu Al-Baqir berkata, awaklah orang yang meninggalkan sunnah datukku Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai qiyas. Abu Bakar kata, sila jawab soalan saya. Tuan kata, saya tinggal qiyas, sila jawab soalan saya. Soalan yang pertama, saya nak tanya, mana lebih afdal di antara semayang dengan puasa? Al-Baqir kata, semayang lebih afdal. Bagaimana orang perempuan yang haid? Semayang kena qada, semayang tak kena qada, puasa kena qada. Kerana hadis mengatakan puasa qada, semayang tak qada. Mana kata saya pakai qiyas? Kalau saya pakai qiyas, saya akan kata perempuan yang haid tak payah qada, semayang saja kena qada, puasa kena qada. Kerana semayang lebih afdal daripada puasa. Tapi hadis mengatakan puasa kena qada, semayang tak qada. Soalan yang kedua, saya nak tanya, mana lebih kuat antara lelaki dan perempuan? Al-Baqir kata lelaki lebih kuat, perempuan lemah. Kalau saya pegang akal, pakai qiyas, saya akan kata orang perempuan dapat saka sekali ganda.
lelaki kurang pada perempuan. Tapi Quran kata lidzakari mithlu hadzil unsayain. Pasal orang lelaki sekali ganda pada orang perempuan. Saya pakai Quran. Kalau saya pakai akal saya akan kata orang perempuan terima satu sekali ganda. Soalan yang ketiga saya nak tanya, mana najis antara air kecil dengan darah? Al-Baqi kata, darah lebih najis, air kecil lebih najis pada air kecil lebih najis daripada darah. Kalau saya pakai akal, Abu Hanifah kata, saya akan kata orang kecil kena mandi wajib. Orang haid tak payah mandi wajib. Kerana air kecil lebih najis daripada darah. Tetapi Nabi ajar, kalau haid, nifas, kena mandi wajib. Kalau air kecil, pakai basuh saja. Menandakan saya tak pakai akal. Bukan semua kita pakai akal belaka. Kalau pakai akal belaka, hukum tak begitulah. Ada perkara kita pakai akal, ada perkara tak pakai akal. Menyebab Al-Baqi peluk Abu Hanifah dan mencium kepadanya, menghormati ilmunya. Ini menunjukkan bahawa mereka tak kelahi dalam masalah faraq. Ini berlaku zaman dulu. Zaman sekarang ni ilmunya sikit, kelahi lebih. Ini jadi rosak, kita mesti faham. Mereka khilaf dalam masalah faraq. Itu zaman salaf sudah berlaku. Masalah asas, mereka tidak ada khilaf. Mereka itu tidak boleh dicampur dalam golongan melampau. Kita tak boleh kata melampau. Seperti Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sayyidina Husain dibunuh dalam peristiwa Karbala. Sayyidina Husain ini cucu Nabi. Cucu Nabi. Yang Nabi sayang, Nabi kasih. Nabi sebut Sayyidu Syababi Ahlul Jannah. Penghulu kepada pemuda dalam syurga. Nabi sebut. Bukan orang Syiah saja puja Sayyidina Husain, orang Sunni juga puja. Jangan kita berkelahi dengan Syiah, siapa kita tak ingat pada Sayyidina Husain. Kita anggap, tak apa pun Sayyidina Husain. Itu salah. Ini sudah melampau. Saya lihat, dah sampai begitu sekarang. Ada negeri-negeri yang begitu sekali melampaunya. Pernah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia anggap sebagai sahabat yang alim di Mekah. Di musim haji. Ada seorang jemaah haji tanya Abdullah bin Umar, apa hukum darah nyamuk yang pecah di pakaian saya? Abdullah bin Umar tanya, awak orang mana? Orang Iraq. Orang Iraq. Awak tanya saya tentang darah nyamuk. Awak tanya saya tentang darah Sayyidina Husain yang dibunuh di pacuan lehernya di Karbala. Apa hal awak ini? Duduk tanya masalah darah nyamuk, tapi lupa darah Sayyidina Husain yang dibunuh di Karbala. Di mana semua ulama Islam mengutuk peristiwa bunuh Sayyidina Husain di Karbala. Bukan saja Syiah, termasuk Sunni. Cuma Syiah ni dia melampau, siapa mendarahkan diri sendiri, menyesal di atas perbuatan, itu salah. Bahkan Ayatullah Husain Fadlullah juga menganggap itu salah, tak betul. Syamullah adalah seorang ulama Syiah Lebanon, rahimahullah, yang memberi fatwa orang Syiah pukul diri sendiri itu salah, tak betul. Memang pemuda Sayyidina Husain adalah zalim dan kejam. Ini menyebabkan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma bangkit menentang Yazid, dan beliau syahid dalam peristiwa yang terkenal di Makkah. Menentang Abdullah bin Marwan melawan Hajjaj. Ini adalah kalangan sahabat yang muda. Kita tak boleh masuk semua sekali dalam Sunni Syiah yang berkelahi pada hari ini. Kita mesti faham. Bahkan di sana mengikut kawan-kawan kita yang berada di India, Pakistan, yang berada di Iraq dengan Yaman. Contohnya di Iraq, di Yaman, orang Sunni, orang Syiah boleh pergi mari antara satu sama lain. Semayang masjid sama-sama satu sama lain. Di Iraq, di Yaman, suasana dia lain. Di India, Pakistan berperang Sunni dengan Syiah. Bukan Sunni dengan Syiah, Syafi'i dengan Hanafi berkelahi, bertumbuk Sunni Syafi'i dengan Hanafi kerana masalah khunut, masalah gerak jari masa tahayat. Ini sudah tersisih
atau tersasar daripada masalah khilafiyah yang ada adab dan ada akhlak yang kita kena sedar. Dan sekarang ni sampai berperang, ini sudah salah, kita kena sedar. Di sana ada ulama-ulama generasi awal. Mereka itu tidak boleh dicampur dalam golongan melampau sehingga terkeluar dari akidah yang benar. Kita tak boleh hukum semua Syiah itu kafir, semua Khawarij itu kafir. Itu tak boleh. Kerana di kalangan mereka adalah Salafi, Salafiyun, ulama yang mujtahid, yang mu'tabar, yang kita kena sedar. Dia sebut dalam kitab-kitab yang mu'tabar. Bukan lagi hanya perkara khilafiyah seperti Ismailiyah. Ini tak boleh masuk mereka yang melampau dalam Syiah seperti Ismailiyah, Bayaniyah dan lain-lain. Kerana ada yang melampau sehingga mengkafirkan para sahabat. Itu ada di kalangan Syiah. Menganggap Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebagai Rasul dan menjelmanya Tuhan ke dalam diri dan macam-macam yang lain. Ada pula yang sangat tenggelam dalam kejahilan yang perlu diselamatkan secara ilmu dan hikmah. Kita perlu selamatkan mereka yang tersasul. Berlaku tersasul ni bukan sahaja kalangan Syiah Khawarij, termasuk juga di kalangan Ahli Sunnah. Contohnya kalangan Ahli Sunnah yang puja kubur. Tempat kita apa kurangnya yang pergi sembah kubur, pergi gosok kubur, bernazar pada kubur. Itu Ahli Sunnah. Pahaman ayah pen dibesut, itu Ahli Sunnah juga. Kalangan masyarakat Ahli Sunnah. Penyelewengan ini berlaku kalangan semua, kita kena sedar. Memuja kubur Imam Syafi'i di Mesir, memuja kubur Imam Abu Hanifah di Iraq, puja kubur. Ini salah. Puja kubur ni bukan saja salah ditentang oleh ulama-ulama Sunni, termasuk ulama-ulama Syiah yang mu'tabar, yang kita kena sedar. Kita tak boleh campur adukkan antara yang jahil dengan yang alim. Di kalangan dinamakan Khawarij juga ada yang sederhana, golongan Ibadiyah. Bahkan ada kalangan ulama menegaskan mereka sebenarnya adalah pengikut ulama tabi'in yang berilmu dengan generasi para sahabat radhiyallahu anhum yang masih hidup di zamannya, seperti Sa'id bin Jubair dan Abu Sya'sa, Jabir bin Zaid yang menentang kezaliman di kalangan Khalifah Umayyah. Ada penggelaran Khawarij terhadap mereka ialah fitnah politik di zaman itu. Kerana mereka bukannya melampau sehingga meminda dan membatalkan hukum syariah dan mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum seperti Azariqah, Ajaridah dan lain-lain yang akan kita baca insya-Allah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Surah pada Raja Oman. Oman ialah sebuah negeri di daerah Teluk. Rasulullah SAW juga memerintahkan supaya ditulis kepada Raja Oman, Ja'far bin Al-Julanda, bukan Jalandi, Al-Julunda. Dan adiknya Abd. Surah itu mengandungi isinya Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad bin Abdullah ila Ja'far wa Abdillahi wa Abdi wa Abdi ibni wa Abdi, baik di bawah tu. Ila Ja'far wa Abdi ibni Al-Julunda. Salamun ala man ittaba'al huda. Man ittaba'al huda, bukan alif lam tu. Alif saja. Ala man ittaba'al huda. Amma ba'du. Fa inni ad'ukuma bini'ayatil Islam. Aslima taslama. Fa inni Rasulullah ila nasi kafah. Li'undira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. وحق القول على الكافرين فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائل
wa khilun tahillu basahatikuma wa tadhharu nubuwwati ala mulkikuma. Maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad bin Abdullah kepada Jaifar bin Abad ibnai Al-Julunda. Selamat sejahtera kepada sesiapa yang menerima petunjuk. Adapun selepas itu, maka sesungguhnya aku menyeru kepada kamu berdua kepada seruan Islam. Islamlah nescaya kamu berdua selamat. Maka sesungguhnya aku ialah utusan Allah Rasulullah kepada manusia seluruhnya, supaya memberi amaran kepada sesiapa yang hidup hatinya dan hukuman Allah ke atas orang-orang yang engkar, yakni kafir. Maka sekiranya kamu berdua percaya kepada Islam, nescaya aku jadikan kamu berdua sebagai pemimpin di tempat kamu. Dan sekiranya kamu enggan untuk beriman, untuk berikrar, percaya kepada Islam, maka kerajaan kamu berdua akan hilang. Bala tentera berkuda akan sampai di halaman kamu, dan kenabianku akan menang mengatasi kerajaan kamu. Surat yang sangat tegas. Orang yang dipilih membawa surat ini ialah Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang bijak berhujah. Seorang diplomat. Sahabat dianggap sebagai diplomat yang licik. Amr bin As. Beliau telah mengambil langkah yang bijak sana dengan menemui adiknya Abd terlebih dahulu, kerana dia lebih lembut dan mudah untuk berkira bicara. Ammar memperkenalkan dirinya sebagai utusan Rasulullah SAW. Jadi amanahkan surat kepada mereka berdua. Mereka berdua, dua bersaudara, supaya menerima Islam. Lalu Abad bertanyakan Ammar tentang Islam. Ammar menceritakan kepadanya bermula daripada mengesahkan Allah, tidak menyertai dengan sesuatu yang lain, menolak syirik, dan menerangkan kewajipan zakat yang diambil kepada orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang fakir miskin dan yang memerlukan bantuan. Diterangkan juga beberapa perkara berkenaan akhlak Islam, seperti mengharamkan arak, judi, berzina, membunuh dengan zalim, bermusuh-musuh. Di samping diberitahu bahawa Raja Habasyah telah menjadi Islam. Kenapa Bi'ah ni pernah pergi Habasyah. Menyaksikan Raja Habasyah masuk Islam. Diikuti oleh rakyatnya dengan tidak mengira pengaruh kerajaan Rom yang menjadi kuasa besar dunia, dengan beraninya membatalkan bayaran ufti kepada kerajaan Rom yang dibayarnya selama ini, dan beberapa perkara lain, sehingga Abad tertarik dengan Islam. Tetapi dia sangat bimbang kalau saudaranya yang menjadi raja itu tidak menerima. Dia minta tangguh dulu, dia berjumpa raja dulu. Akhirnya surat Rasulullah SAW diserahkan oleh Jaifar setelah mengemukakan beberapa soalan-soalan untuk penjelasan, untuk mengetahui sikap kabilah Quraisy terhadap Islam. Setelah Ammar memberitahu bahawa Quraisy telah menerima Islam, sama ada kerana kasihkan Islam atau takutkan perang. Lalu Jaifar meminta tangguh sehingga besok hari. Akhirnya Jaifar dan Abad menganut Islam dan terus menjadi pemimpin daerah Oman.
Demikianlah beberapa perutusan Rasulullah SAW kepada raja-raja dan pemimpin di zamannya, mengajak mereka kepada Islam seperti yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasul seluruh manusia. Negeri yang mudah dipergi masa itu, yang mudah sampai, disampaikan risalah, surat. Dan banyak negara-negara lain tak disebut di sini, disebut dalam kitab-kitab yang lain, yang lebih panjang. Apa disebut ini contoh saja, bahawa Nabi telah menghantar surat pada raja-raja menyampaikan dakwah Islam ke negeri yang boleh sampai pada masa itu. Hubungan dengan orang-orang bukan Islam bermula bersuluh Hudaybiyah sehinggalah perutusan kepada raja-raja dan pemimpin dengan sikap mereka yang berbeza-beza. Ada yang menerima Islam, ada yang tidak menerima tetapi menunjukkan sikap damai. Dan ada pula yang menentang dengan sekeras-kerasnya. Kesemua yang berlaku dan tindakan Rasulullah SAW terhadapnya memberi pengajaran yang banyak dalam perkara-perkara hukum terhadap orang-orang yang bukan Islam. Yang pertama-tamanya menunjukkan bahawa Islam mendahulukan perdamaian daripada peperangan dan tidak memaksa dalam menyuruh supaya menerima Islam dan bertegah terhadap sesiapa yang menghalangnya. Ini aspek-aspek yang penting. Yang pertama, konsep hubungan antarabangsa yang mendahulukan perdamaian. Yang kedua, menyampaikan dakwah. Ketika tidak ada paksaan, tiada paksaan mengajak orang masuk Islam. Kerana Islam itu mestilah dengan rela hati, dengan ikhlas hati. Kalau paksa, mencetuhkan tidak ikhlas, melahirkan munafik. Mestilah masuk Islam dengan redha. Dalam masa yang sama, tegas menegakkan Islam dan mempertahankannya. Kepada mereka yang menerima Islam menjadi sebahagian daripada umat Islam, yang menjadi raja dan pemimpin terus dengan jawatan mereka. Tetapi mereka hendaklah melaksanakan Islam sepenuhnya. Bila dah masuk Islam, kena laksanakanlah hukum-hukum Islam. Kerana orang Islam mesti menyerah diri pada hukum Allah Ta'ala. Kena masuk Islam semuanya. Bukan saja mengucap 2 kalimah syahadah, sembahyang, puasa, zakat dan haji. Termasuklah melaksanakan syariat Islam di negeri yang dia perintah. Bukan matlamat golongan dakwah itu sukakan jawatan. Tetapi yang penting ialah kewajipan mendaulatkan syiar Allah SWT. Mendaulatkan syariatnya. Sesiapa yang layak dan bersifat dengan sifat-sifat kepimpinan Islam, maka dialah yang diserahkan amanah. Dan orang-orang yang bersifat Islam tulen tidaklah menerima jawatan kerana kasih kejawatan, tetapi menganggap ia adalah suatu tanggungjawab yang besar. Adapun kepada mereka yang tidak menerima Islam, maka ternyata beberapa perkara menjadi hukum telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya ialah yang pertama, mengadakan perjanjian damai dengan negara-negara bukan Islam secara gencatan senjata dan menghentikan tindakan ketenteraan dengan syarat-syarat dan tempoh yang dipersetujui bersama. Perkara ini berlaku dalam sulh Hudaybiyah di antara Rasulullah SAW dan musyrikin Mekah. Berpandukan firman Allah Ta'ala, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Jika sekiranya orang cenderung pada perdamaian, mereka cenderung pada perdamaian, terima perdamaian itu dan bertawakal kepada Allah. Kerana Islam mendahulukan perdamaian. Masalah tipu, terserah pada Allah Ta'ala. Yang penting, damai, peluang kita menyampaikan Islam dahulu.
Kedua, walaupun mereka tidak menerima Islam, tetapi mereka tidak dipaksa. Dengan syarat gerakan Islam dan dakwahnya jangan diganggu. Jangan menceroboh negara Islam dan penganutnya. Dan jangan menunjukkan keangkuhan terhadap Islam dan penganutnya. Ini ternyata dijelaskan dalam beberapa perutusan yang telah disebut nahnya terdahulu. Ketiga, perjanjian yang berlaku di antara negara Islam dengan individu yang dinamakan di zaman ini dengan kerakyatan. Orang bukan Islam yang mengadakan perjanjian ini dinamakan ahli zimmah atau zimmi. Mereka diizinkan berada dalam negeri Islam, menjadi rakyat, melakukan ibadah menurut cara agama mereka, melakukan upacara yang tidak mengganggu, melaksanakan peraturan nikah kahwin dan berkeluarga, mencari nafkah dengan melakukan kegiatan ekonomi. Di samping mereka hendaklah mematuhi syariat Islam yang berkaitan dengan muamalah, seperti pengharaman riba, hukum-hukum jenayah dan lain-lain yang berkaitan dengan kepentingan umum. Mereka hendaklah dilayani dengan adil kerana Rasulullah SAW telah bersabda, "Man adza dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Wa man khasamtuhu yaumal qiyamah." Maksudnya, sesiapa yang menyakiti orang kafir zimmi, orang kafir jadi rakyat dalam negara Islam, maka dia berbantah denganku pada hari kiamat. Sesiapa yang berbantah denganku, aku menentangnya dari kiamat nanti. Menunjukkan bahawa kita tak boleh zalim terhadap orang bukan Islam yang menjadi rakyat kita. Perkara ini menjadi perbincangan panjang di kalangan para fuqaha. Ada di antara mereka yang menentukan hanya kepada ahli kitab dan majusi sahaja. Berdalilkan firman Allah Ta'ala, "Qatilul ladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluh. ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون." Surah At-Taubah ayat 29. Artinya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak juga kepada hari akhirat. Tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak menganut agama yang benar, yakni Islam. Mereka itu di kalangan ahli kitab, yakni Yahudi dan Kristian. Sehinggalah mereka membayar jizyah dalam keadaan tunduk kepada pemerintahan Islam. Mazhab Syafi'i berdalilkan pada ayat ini. Syafi'i dan sepertinya. Adapun Majusi berdalilkan surat Rasulullah SAW kepada Munzir bin Sawa ataupun Sawi yang telah kita baca dahulu. Ini pendapat mazhab Syafi'i dan beberapa mazhab lain yang sependapat dengan Imam Syafi'i. Iaitulah golongan Yahudi, Kristian dan Majusi saja yang boleh jadi rakyat negara Islam. Ini pendapat Syafi'i dan ulama sepertinya. Dalilnya ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Tetapi Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya membenarkan juga kepada penganut-penganut agama lain, seperti Hindu, Buddha, penyembah bintang dan lain-lain, dengan mengkiaskan hukuman ke atas orang Majusi. Kerana perkembangan masa Nabi sekadar batas Majusi saja. Tak ada penganut agama lain. Maka Abu Hanifah beristihad. Pandangan Abu Hanifah lebih kuat. Kerana mengikut maqasid syariat, dakwah Islam kepada seluruh manusia. Bukan sahaja ahli kitab dan orang Majusi. Semua manusia tanpa mengira agama mesti diajak. Termasuk mereka tak ada agama. Dan masuk Islam itu tanpa paksaan. Tak boleh paksa orang masuk Islam.
Ini pendapat yang lebih kuat, pendapat Abu Hanifah. Oleh kerana itulah maka ulama-ulama kita yang berdakwah di alam Melayu ini, walaupun mereka bermazhab Syafi'i, dalam masalah kerakyatan mereka pakai mazhab Abu Hanifah. Kerana mazhab Syafi'i ini pada awalnya berada di Hijaz. Tak ada Buddha, tak ada Hindu, tak ada penganut agama lain daripada Kristian, Yahudi dan Majusi. Ada musyrikin Arab, tidak diizinkan kepada mereka melainkan menerima Islam atau kekerasan bersenjata kerana keistimewaan bumi Arab, pelantikan Rasul di kalangan mereka, dan Al-Quran juga diturunkan dalam bahasa Arab. Sebab itu Nabi perangi kaum Quraisy, kaum dia habis-habisan. Untuk memahami selanjutnya, bolehlah dirujuk kepada kitab-kitab fiqh. Bahkan ada kitab-kitab yang khusus membincangkan secara perbandingan mazhab menurut perkembangan masyarakat yang dipimpin oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. Maksudnya, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai hukum haid. Katakanlah darah haid itu satu benda yang menjejekkan, yakni dan mendatangkan mudarat. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan, jangan bersetubuh dengan isteri kamu dalam masa datang darah haid itu. Dan janganlah kamu menghampiri mereka untuk bersetubuh sebelum mereka suci. Kemudian apabila mereka sudah bersuci, maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintah oleh Allah kepada kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. Isteri-isteri kamu adalah sebagai kebun tanaman kamu. Oleh sebab itu datangilah kebun tanaman kamu menurut cara yang kamu sukai. Dan sediakanlah amal-amal yang baik untuk diri kamu dan bertakwalah kepada Allah, serta ketahuilah sesungguhnya kamu akan menemuinya pada hari akhirat kelak. Dan berilah kabar gembira wahai Muhammad SAW kepada orang-orang yang beriman. Menurut para ulama tafsir, antaranya riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, ayat ini ada sebab nuzul, sebab turunnya. Apabila orang-orang Yahudi merupakan satu masyarakat di Madinah mengamalkan ajaran yang melampau, sehingga mereka memula perempuan yang haid tak boleh duduk bersama untuk makan minum, sebab mereka itu terlalu melampau sampai tak boleh makan sekali. Bukan sahaja bersetubuh. Lalu para sahabat bertanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang Yahudi. Mereka ni ada ahli kitab, beramal kitab Taurat. Adakah betul cara itu? Lalu malaikat Jibril datang mewahyukan ayat ini baca tadi. Wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya wahai Muhammad SAW mengenai perempuan haid. Qul huwa adha, katakan Nabi Muhammad, itu adalah perkara yang menjejekkan, menyebabkan penyakit,
darah haid ni darah penyakit, menjejekkan. Fa'tazilun nisa' fil mahid, maka hendaklah kamu mengasingkan diri daripada perempuan yang haid itu. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, dan jangan kamu menghampiri mereka sehingga mereka suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka bila mereka bersuci, maka datangilah mereka mengikut apa yang diperintah oleh Allah. Inna Allah hibbul tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala mengasihi orang yang bertaubat, mengasihi orang yang bersuci. Mereka bersuci. Dihuraikan oleh Nabi SAW, maksudnya tidak boleh bersetubuh. Bukan makna makan minum. Makan minum dibolehkan, bercakap dibolehkan, tidur sekali dibolehkan. Yang tak dibolehkan bersetubuh saja. Itu maksudnya. Bila Nabi menyampaikan ayat ini, menyampaikan ajaran ini, dan sampai berita pada orang Yahudi. Lalu mereka bercakap sesama mereka, malah Muhammad ni saja nak lawan dengan kita saja. Bila kita buat sesuatu, dia buat cara lain pada kita. Menyebabkan ada kalangan sahabat yang rasa tak senang dengan percakapan orang Yahudi ni. Antaranya Al-Asid bin Hudair dan Abbad bin Bishr. Mereka datang menemui Nabi SAW, lalu menceritakan, wahai Rasulullah, orang Yahudi bercakap dengan apa yang Allah Ta'ala sebut ini. Adakah boleh kita pakai setubuh tu? Tak saya ikut dia, kita setubuh. Kata Asid bin Hudair dan Abbad bin Bishr. Menunjukkan berubah wajah Nabi SAW, menunjukkan Nabi marah dengan soalan ini. Sehingga dua orang ni merasa takut dengan kemerdekaan Nabi SAW. Lalu mereka mengirim hadiah untuk menenangkan marah Nabi mengikut Anas bin Malik. Anas ni sahabat yang rapat dengan Nabi. Beri susu, suruh sapa ke Nabi. Hadiah makanan, susu. Kepada Nabi SAW. Dan Nabi terima hadiah tu, Nabi tak kata apa. Menandakan, sekadar tegur sajalah, jangan sapa bersetubuh. Tak boleh ikut Yahudi bersetubuh. Lebih teruk. Sekadar tak boleh bersetubuh saja. Makan minum sekali boleh. Itu mengikut ajaran Allah Ta'ala. Mengikut jumhur ulama, kebanyakan ulama, yang makna kita boleh bercampur dengan isteri, kecuali bersetubuh saja tidak dibolehkan. Berdasarkan hadis-hadis diriwayatkan oleh sahabat dan tabi'in, yang bertanyakan Ummahatul Mukminin radhiyallahu anha, bertanyakan isteri-isteri Nabi. Di mana sahabat-sahabat yang muda, termasuklah tabi'in yang tak sempat dengan Nabi, bertanya isteri-isteri Nabi tentang hukum syarak. Mereka mengaji agama dengan isteri-isteri Nabi, dengan sahabat-sahabat yang sempat mereka dikenali dengan tabi'in. Antara Masruq disebut satu riwayat, Masruq ini seorang ulama tabi'in, menemui Aisyah radhiyallahu anha, ziarah Aisyah. Masruq ni dia bukan sahabat, seorang alim tabi'in. Dia menceritakan, dia pergi ziarah, dia beri salam, assalamu ala nabi wa ala ahli, selamat sejahtera kepada Nabi dan kepada keluarganya. Aisyah jawab salam, sila datang, masuk. Lalu Masruq kata, saya nak tanya kepada ibu, tapi malu. Saya nak tanya soalan, tapi saya malu. Aisyah pun marah. Aisyah kata, innama ana ummuk wa anta ibni. Kan aku ni ibumu. Mu ni anak aku. Kerana Allah Ta'ala namakan isteri Nabi ibu-ibu pada orang yang beriman. Mu malu apa? Tanyalah. Lalu Masruq bertanya tentang hubungan suami isteri yang haid.
Lalu Aisyah mengatakan, semuanya boleh malaikat bersetubuh saja. Kemaluan saja. Tak boleh. Hadis ni menjelaskan bahawa yang diharamkan ialah bersetubuh. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain. Adapun ada hadis-hadis mengatakan Nabi tak dekati. Mungkin ada masa Nabi tak dekat isteri dia. Itu secara ihtiyat. Orang kita kata ambil basi saja. Bukan makna diharamkan. Makna boleh bergaul dengan isteri kecuali bersepuh saja pada sahid. Itulah pendapat yang ulama dan pendapat yang kuat berasal pada hadis-hadis Nabi SAW. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Jangan kamu hampiri mereka sehingga mereka suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakum Allah. Maka bila mereka sudah bersuci, bukan saja suci dan berhaid, maka dia mandi. Selesai mandi, maka datanglah isteri kamu itu mengikut apa yang Allah Ta'ala suruh kamu. Diizinkan mereka kamu bergaul dengan mereka. Inna Allah hibbut tawabin. Allah Ta'ala kasih pada mereka bertaubat. Kalau ada orang yang buat salah, kena bertaubat. Ini pendapat yang kuat. Ada ulama mengatakan mereka yang bersetubuh masa haid ini kena bayar fidyah, sedekah pada fakir miskin, bertaubat dan kena sedekah. Ada ulama kata begitu. Tapi mengikut qaul jadid dalam mazhab Syafi'i, cukup dengan bertaubat saja. Tak payah sedekah lah. Dengan istighfar. Kalau kita melakukan kesalahan itu, kerana Allah Ta'ala sebut ni bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala kasih mereka yang membersihkan diri. Allah Ta'ala menegaskan, nisa'ukum harsul lakum. Isteri-isteri kamu laksana ladang-ladang kepada kamu. Fa'atu hartakum anna syi'tum. Maka datanglah isteri kamu mengikut apa yang kamu mahu. Dengan makna, dengan cara yang diizinkan oleh syarak, yang diadakan oleh syarak. Iaitu adalah bersetubuh mengikut kemaluan, bukannya liwat. Liwat diharamkan, tidak boleh. Walaupun dengan isteri. Itu tabi'i. Yang buat liwat ni kaum Nabi Lut saja. Yang dikutuk oleh Allah Ta'ala. Tidak boleh. Iaitu bersetubuh dengan cara tabi'i. Yang diajar oleh Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala jadikan kita mengikut tabi'inya. Waqaddimu li anfusikum. Dan kamu kemukakan pada diri kamu sendiri. Buat benda yang baik. Wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Wa'alamu annakum mulaquh. Ketahuilah kamu akan bertemu dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Walaupun perkara ini perkara rahsia. Orang tak tahu antara kita dengan isteri kita saja. Tapi kita kena sedar, Allah Ta'ala maha mengetahui. Kita akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Tak boleh buat kesalahan itu. Kalau kita buat salah, kena bertaubat. Wa basyiril mu'minin, dan berilah berita-berita kepada mereka yang beriman. Orang yang beriman diberi berita gembira. Yang beriman beramal dengan amal yang soleh. Mengikut adat-adat Islam, Allah Ta'ala beri berita gembira, dapat pahala. Pahala ni bukan sahaja kita mengerjakan amal, termasuklah meninggalkan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dapat pahala. Amal yang soleh ni bukan saja buat amal, termasuk meninggalkan larangan, termasuk juga amal soleh. Dia beri pahala dan balasan di surga pada hari kiamat. Termasuklah pergaulan kita dengan isteri kita. Termasuk perkara yang diberi kebajikan oleh Allah Ta'ala. Pernah dalam satu hadis Nabi menyebut, termasuklah kita bergaul dengan isteri kita pun dapat pahala. Lalu sahabat tanya, Rasulullah, adakah kita puaskan hawa nafsu boleh pahala juga? Rasulullah kata, tidakkah kalau kamu buat yang haram, berzina atau berdosa? Kalau berzina atau berdosa, maka berkahwin juga. Berkahwin adalah pahala. Yang makna kita mengikut perintah Allah Ta'ala dapat pahala. Termasuk pergaulan kita dengan isteri kita. Diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Amal yang soleh. Jadi amal yang soleh itu terluas lapangannya. Cukup sekadar itu. Wallahu alam bisawab. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.